Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 10 Disember 2020, saya Karizari Afindi. Dan saya Akmal Saleh. Ikuti berita ini. Baik, Sarawak bakal menerokai sumber pendapatan baharu menerusi hasil petroleum di Beting Serupai di Bintulu yang menjanjikan pendapatan lumayan untuk negeri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata hasil sumber di kawasan itu berpotensi menampung 93 bilion tong petroleum di dasar laut. Penemuan itu katanya lagi berdasarkan daripada kajian saintis luar. Adalah kawasan ada mempunyai potensi lah. Hasil bumi aja. Saya sebutkan kita tadi. sebut 93 bilion tadi yang termasuk yang dah dieksploit sekitar itu kan? Belum, yang di potensi. Ya, potensi. Ada hasil bumi. Bilion ya. Boleh kurang 93 ya aja. Bagaimanapun, beliau tidak pasti sama ada catatan yang dibuat adalah benar ataupun sebaliknya. Sehubungan itu, katanya pakar bidang berkaitan perlu meneliti dakwaan itu bagi membolehkan langkah seterusnya diambil terhadap sumber tersebut. Belum diteroka. Mungkin ada diteroka, saya tahu. Saya ada detail. Saya pun tadi saya baca buku. Nggak lupa lah keadaan. Nggak lupa lah. Beting Serupai merupakan sebuah beting di Laut Cina Selatan dengan kedalaman 22 meter. Di kawasan perairan Beting Serupai mempunyai telaga-telaga petroleum milikan Malaysia. Beting ini terletak 80 km dari barat Laut Bintulu dan 1,800 km dari Tanah Besar China. Secara geografi, ia terletak di atas pelantar benua Borneo. Berlaku adil kepada semua kumpulan etnik itu kepimpinan Kerajaan Sarawak, kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Ini berlaku sejak zaman kepimpinan Tun Abdul Rahman Yaakob sebagai Ketua Menteri ketika itu yang secara konsisten menekankan kepentingan negeri daripada kepentingan masyarakat tertentu. Kerana kita tak adil pada semua. Orang Melanau pun kita, orang Bidayuh pun orang kita, orang Iban pun orang kita. Maka pimpinan orang Melayu berdasarkan kepada Sarawak sentrik dalam negara Malaysia. Sebabnya kita adil. Dari dulu sampai kini tu kita adil. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pecah Tanah Tapak Wisma Melayu Sarawak di Kuching pada Khamis. Abang Johari turut menegaskan tiada satu kaum yang mampu memerintah negeri yang kukuh dan stabil dengan sendirinya tanpa kerjasama dari kaum-kaum yang lain. Ujarnya, siapa sahaja yang diberi kuasa untuk memerintah negeri ini harus adil dan adil kepada semua masyarakat yang berbeza. Dan bulan baru saya akan dengan orang Ulu forum di Miri juga bangunan orang Ulu. Jadi kita adil kepada semua. Kerana bagi kita orang Melayu, pimpinan kita anggap mereka adalah satu. Mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka juga dapat mempunyai falsafah yang sedemikian. Ini cara kita. Dan seterusnya masyarakat Bidayuh mungkin kita bantu. Datuk Ek ada sini. Jadi inilah cara-cara kita memerintah negeri Sarawak. Dan insya-Allah yang penting ialah ilmu di kalangan kita. Seterusnya, hak pemilikan di Sarawak akan sentiasa diiktiraf dan dipertahankan, baik tanah Melayu mahupun tanah hak adat Bumiputera NCR. Kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, pengukuran dan pengeluaran surat hak milik tanah NCR ini telah dilaksanakan sejak 1960-an khususnya melalui operasi penyelesaian dan program pengukuran kampung tradisional selaras dengan peruntukan dalam Kanun Tanah Negeri. Usaha ini diteruskan dengan program pengukuran tanah NCR inisiatif baru pada tahun 2010 yang telah mencapai kejayaan yang cemerlang dari segi kepantasan dan kecekapan.
Menurutnya, program pengukuran tanah ini merupakan usaha berterusan untuk memastikan semua tanah NCR dan juga kampung-kampung tradisional di negeri ini dapat dikeluarkan surat hak milik yang sah. Program pengukuran kampung tradisional ini adalah merupakan program berterusan yang menjadi agenda utama kerajaan. Ianya merangkumi semua kaum bumi putra. Lebih lagi di kawasan kampung-kampung yang sudah lama. Impian kini direalisasikan. Begitu dengan adanya penubuhan Wisma Melayu Sarawak yang akan menjadi salah satu mercutanda baru Bandaraya Kuching seluas 6.5 ekar bagi fasa pertama. Ianya akan melambangkan identiti dan semangat, malah lebih penting melambangkan masyarakat majmuk termasuk kaum bumi putra yang lain secara keseluruhannya. Muda Perdagangan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Narodin Majais berkata, wisma yang berkonsepkan tengkolok ini dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Katanya lagi, penubuhan bangunan baru ini adalah impian oleh Allahyarham Pehen Sri Adnan Satim semasa beliau menjadi pengerusi amanah khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak agar memiliki bangunannya sendiri. Masa ini, AKYBMS menumpang kuartus lama kerajaan yang dibina zaman British di Jalan Roadway Kuching dekat Batu Bintang. Beliau juga berimpian supaya wisma ini nanti akan menyediakan ruang pejabat dan juga venue untuk aktiviti-aktiviti masyarakat Melayu serta untuk kegunaan masyarakat lain seperti penganjuran persidangan, majlis-majlis rasmi peringkat negeri, peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Apabila siapnya bangunan 2 tingkat itu nanti akan menyediakan Dewan Utama Convention dengan kapasiti 2,000 orang, 3 bilik seminar dan mesyuarat, galeri seni budaya Melayu, ruang untuk pameran, pejabat pengurusan, surau dan taman landscape rekreasi. Bertemu kembali. Sebanyak 2,234 kes positif baru COVID-19 direkodkan pada Khamis di Malaysia, menjadikan ia jumlah tertinggi harian dicatatkan setakat ini. Ia melibatkan 2,229 kes jangkitan tempatan, manakala 5 kes lagi adalah kes import. Kes di negeri Selangor dijangkakan akan kekal tinggi susulan perluasan program saringan pekerja warga asing oleh Pekeso dan tindakan proaktif majikan-majikan di Lembah Kelang. Sehingga kini pengesanan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif masih giat dijalankan di lapangan dan kes-kes yang terlibat telah diasingkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah dan hospital Sungai Buloh. Yang dikesan di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID. Tiada lagi had jumlah pelanggan di setiap meja kedai makan. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Ismail Sabri Yaakob berkata, kelonggaran itu tertakluk kepada penjarakan fizikal dan terpakai di semua kawasan kecuali wilayah yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Saya mendengar rungutan dan pandangan daripada orang ramai. Kadang-kadang mereka keluar bila kita buka kenderaan tidak ada had tempat duduk lagi. Mungkin mereka keluar satu keluarga 6 orang dengan MPV. Jadi bagi mereka tidak menasabah kalau mereka diasing-asingkan, keluarga mereka diasingkan duduk 2 meja dan sebagainya. Jadi kita benarkan as long as ada penjarakan sosial. Bagaimanapun tegasnya lagi, beberapa kelonggaran prosedur operasi standard SOP yang diumumkan kerajaan sejak 7 Disember lepas bukan lampu hijau untuk seluruh rakyat Alpa kerana pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Penganjuran aktiviti sosial termasuk majlis perkahwinan juga katanya masih tidak dibenarkan di kawasan PKPB. Sehubungan itu, Ismail turut mengingatkan orang ramai yang pulang ke kampung menjelang sambutan Christmas untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan penyakit berkenaan. Kita akan menuju ke arah pembukaan yang lebih banyak. Seperti kita tahu, PKP pemulihan akan tamat pada 31 Disember ini.
walaupun kita belum membuat keputusan seterusnya, tapi saya percaya tidak akan selama-lamanya kita terikat dengan peraturan-peraturan dan dikuasakan oleh pihak berkuasa, tetapi sebaliknya kitalah yang sepatutnya menguatkuasakan undang-undang untuk melindungi diri kita secara kendiri. Beliau berkata demikian pada sidang media perkembangan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di Wisma Pertahanan. Sementara itu, bagi Nur Farihah Abdul Ghaffar, kelonggaran yang diberi ini tidak bermakna pelanggan boleh mengabaikan segala prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sebelum ini. Tegasnya, bekalan vaksin belum lagi ada di pasaran dan pelanggan perlu menjaga jarak fizikal walaupun kelonggaran telah diberikan. Kelonggaran yang diberi menteri kan amat asal berpuas hati lah. And then walaupun ada rasa takut-takut sikit sebab masa COVID ni kan vaksin dia belum ada lagi. So diorang kata tahun depan baru ada vaksin. Kita pun belum tahu vaksin itu sama ada berkesan ataupun tidak. Okay. So semenjak kelonggaran diberi ni, customer makin ramailah datang ke kedai. And then kalau satu family tu boleh satu meja, boleh sambung meja lah tapi dengan jarak 1 meter. Manakala bagi Syadan Mohaban dan Nik Noh, kelonggaran ini dilihat mampu memulihkan ekonomi para peniaga kecil. Kami sangat bersyukur dan berterima kasihlah kepada Kementerian kerana memberi kelonggaran untuk kedai makan untuk beroperasi macam biasa nak. Jadi tentang pelanggan yang kini tu sihat lagi boleh duduk, boleh macam dulu juga lah, macam 4 orang sikit kursi memang saya ada 3. Ini lagi kami ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kementerian Keselamatan. Jadi kelonggaran tu kira beri peluang juga lah kepada pelanggan-pelanggan untuk membantu pekedai ataupun peniaga-peniaga kita jugalah. Kemudian kalau terhad, mungkin pelanggan tu lah kita bagi peluangnya balik sebab keadaan COVID kan ini kesan yang paling teruk adalah peniaga lah. Baik, Dewan Negara dan Dewan Rakyat bersetuju menubuhkan satu jawatan kuasa bersama bagi mencari penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang dalam menangani penularan COVID-19 di penjara. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata, perkara itu diputuskan pada mesyuarat jawatan kuasa bersama untuk menubuhkan kaukus menangani masalah COVID-19 di penjara. Tambahnya, satu rundingan menerusi taklimat khas berhubung perkara itu bersama menteri yang berkaitan juga akan diadakan selepas sidang Dewan Rakyat berakhir 17 Disember ini. Jelasnya, disebabkan kapasiti penjara sudah melebihi jumlah yang ditetapkan, maka perlu dilihat bagaimana untuk diadakan sistem bagi memastikan tidak semua pesalah ditahan di dalam penjara. Parlimen mempunyai tanggungjawab bagi melihat dari sudut khusus, iaitu dalam aspek kesejahteraan rakyat untuk membantu kerajaan mengatasi penularan COVID-19 di penjara secara keseluruhannya dan bukannya secara spesifik. Seterusnya, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK kini giat merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif jangka pendek untuk merancakkan kembali sektor pelancongan dalam negara. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia selaras dengan keputusan kerajaan memperkenalkan gelembung perjalanan domestik zon hijau serta kebenaran rentas daerah. Bina keyakinan di kalangan rakyat, iaitu rakyat kita bahawa adalah selamat untuk melancong di dalam Malaysia. Sebab itulah kita yakin bahawa penggiat industri pelancongan kita telah pun bersedia dalam aspek ini dari awal dan terus dibenarkan. Terus bergerak sepenuhnya sebaik sahaja aktiviti pelancongan dibenarkan. Kita beri galakan untuk rakyat kita melancong. Untuk ini kita tawarkan kepada rakyat insentif dan promosi dalam bentuk voucher rebat, e-voucher, cashback dalam bentuk e-wallet dan diskaun untuk tempahan pakej pelancongan, penginapan dan pengangkutan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Wan Hassan Muhammad Ramli di persidangan Dewan Rakyat pada Khamis.
Jelas Nancy lagi, kementeriannya juga akan meneruskan kerjasama dengan penggiat-penggiat industri dan semua kerajaan negeri dalam membangunkan serta menawarkan pakej-pakej pelancongan baru yang menarik melalui platform digital. Kenal dan promosikan destinasi pelancongan di luar bandar atau hidden gems kerana pelancong kini lebih cenderung memilih destinasi yang selamat, kurang orang dan udara segar. Selain itu, Tuan Diputua Motek akan teruskan siri jelajah semarakan pelancongan domestik. Kita akan pergi ke seluruh negara lagi sekali untuk mempromosikan pelancongan domestik, memperkenalkan produk baru pelancongan dan juga memberi nafas baru kepada produk sedia ada. Bertemu kembali, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Demikian nasib seorang anggota pasukan gerakan am PGA yang ditahan polis kerana dipercayai menyeludup pendatang asing tanpa izin parti di Tebakang dekat Serian pada Rabu. Mengesahkan perkara itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata suspek bertugas di pos terbeduk Benteng COVID-19 ditahan selepas membawa masuk 3 parti Indonesia tanpa dokumen yang sah. Kata ID, suspek ditahan di Tebakang Serian pada Rabu dan kes itu masih dalam siasatan. Semasa pemeriksaan dilakukan, suspek bersama seorang lelaki dan 2 perempuan warga Indonesia di dalam sebuah kenderaan. Bagaimanapun, ketiga-tiga parti itu tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Dalam siasatan awal, suspek mengaku melakukan kerja penghantaran rakyat Indonesia dengan bayaran tertentu mengikut perjanjian. Sebelum ini, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberi amaran tegas bahawa pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana majikan yang menggunakan parti, terutamanya yang mempunyai risiko tinggi menyebarkan virus COVID-19. Pemangku pengerusi JPBN Sarawak, Tan Sri James Jemut Masing mendedahkan 4 kes positif COVID-19 dikesan melibatkan parti. Sebanyak 13 daripada 64 projek jalan luar bandar JALB di Sarawak yang dijalankan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 berjaya disiapkan sepenuhnya. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Dato' Henry Sum Agong, sebanyak 39 projek sedang dalam peringkat pelantikan perunding dan reka bentuk, 3 dalam peringkat perolehan dan 9 pembinaan. Jawapan tersebut merujuk kepada pertanyaan Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang yang meminta beliau menyatakan status pencapaian dan tindakan terkini kementerian untuk menambah infrastruktur kawasan luar bandar seperti bekalan air, bekalan elektrik, ameniti sosial, jalan perhubungan khasnya di Kota Semarahan. Tambah beliau, bagi program ameniti sosial pula, sebanyak 3 projek berjumlah 1.025 juta ringgit telah diluluskan di Parlimen Kota Semarahan bagi tahun 2020. Setakat 25 Oktober 2020, 1 daripada projek tersebut telah siap sepenuhnya, manakala 2 lagi projek sedang di peringkat pelaksanaan. Dalam aspek pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar BELB di Sarawak bagi tahun 2020, peruntukan berjumlah 285.6 juta ringgit diluluskan yang melibatkan 16 projek yang akan memberi bekalan kepada 3,200 buah rumah. Sedikit perkembangan di Sri Aman. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sejumlah 145 juta ringgit bagi mengatasi krisis bekalan air penduduk di Sri Aman pada musim kemarau. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, projek tersebut akan dilaksanakan tidak lama lagi kerana sudah berada dalam proses tender dan sudah diluluskan. Menurut Stephen Rundi, ini merupakan rancangan kementeriannya bagi mengatasi masalah bekalan air di Sri Aman terutama apabila menghadapi cuaca kering dan panas berpanjangan seperti tahun 2019. Projek tersebut membabitkan pemindahan air mentah dari Batang Lupar dan Batang Ai ke Sungai Undop. Ini kerana Sungai Undop terlalu kecil dan cetek untuk memenuhi keperluan bekalan air mentah loji rawatan air bayai. Berdasarkan laporan terdahulu, projek tersebut dijangka siap dalam tempoh 3 tahun merangkumi meningkatkan loji rawatan air dan menggantikan paip lama. 5 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak pada Khamis mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) di hadapan Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di Istana Iskandaria.
4 daripada adun berkenaan mengekalkan jawatan Exco di bawah pentadbiran sebelum ini, iaitu Adun Lintang Datuk Zulkafli Harun, Adun Rungkup Datuk Syahrul Zaman Yahya, Adun Kampung Gajah Datuk Dr. Wan Nurashikin Wan Nordin dan Adun Bota Khairul Syahril Mohammed. Seorang lagi yang mengangkat sumpah jawatan adalah Adun Sungai Manik Datuk Zainul Fadzi Baharudin. Pelantikan kelima-lima adun itu mendapat perkenan daripada Sultan Nazrin setelah nama mereka dipersembahkan oleh Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad kepada baginda. Pada pagi, Adun Kota Tampan Sarani mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-14. Pada sidang media sulungnya sebagai Menteri Besar Perak, Sarani berkata istiadat mengangkat sumpah perlu disegerakan bagi membolehkan mesyuarat Exco dijalankan seterusnya meneliti dan meluluskan Belanjawan 2021 negeri. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud telah menerima 2 kunjungan hormat pada Khamis. Kunjungan pertama adalah daripada Konsul Agong Brunei Darussalam yang baru. Seterusnya diikuti rombongan daripada Persatuan Kontraktor Petroleum Sarawak, SPECA. Kunjungan hormat daripada Konsulat Brunei Darussalam adalah untuk memperkenalkan Konsul Agong Noni Zurainah Ismail yang telah memulakan tugas menggantikan Pengiran Kartini, Pengiran Tahir. Manakala kunjungan daripada SPECA yang diketuai Presidennya, Datuk Rahman Lariwu pula adalah bertujuan untuk meminta khidmat nasihat selain memaklumkan peranan serta tanggungjawab SPECA. Mengenai hasrat serta visi penubuhan SPECA, Rahman memberitahu tujuannya adalah untuk menaik taraf ahli persatuan yang terlibat dalam industri minyak dan gas serta memperjuangkan hak berkaitan pengagihan kontrak melibatkan syarikat minyak. Baik, berita itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Segala yang dipesan malam ini supaya kita terus kekalkan SOP, patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan sebagainya. Dan sentiasa memakai pelitup muka yang sesuai ketika keluar dari rumah dan sentiasa mencuci tangan dengan menggunakan air yang bersih. Dan salam hormat dan selamat malam.